Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kita meneruskan pembelajaran subtopik baru membanding dan mentafsir dua atau lebih set data terkumpul berdasarkan sukatan sirakan yang sesuai. Jadi standard pembelajaran hari ini iaitu membanding dan mentafsir dua atau lebih set data terkumpul berdasarkan sukatan sirakan yang sesuai dan seterusnya membuat kesimpulan. So ada penambahan sedikitlah hari ini. Kita nak kena buat kesimpulan berdasarkan data itu. Yang sebelum ni kamu belajar tentang bagaimana nak mengira mean, variance dan sisihan piawai. Jadi hari ini kita nak menggunakan data itu untuk membuat kesimpulan berdasarkan dua data yang diberikan kepada kita nanti. Okay, so next kita lihat contoh 12 muka surat 215. Okay, soalan dia, seorang ahli botani menyemai 40 sampel anak benih pokok bunga raya daripada dua hibrid yang berbeza, A dan B. Diameter bagi kedua-dua hibrid ini diukur bagi tujuan pengawasan dan pengawalan rapi supaya pokok bunga raya menghasilkan kelopak yang mekar. Jadual kekerapan di sebelah menunjukkan diameter bunga bagi hibrid A dan hibrid B. Okay, so inilah dua data tu. Okay, data pertama hibrid A dan data kedua hibrid B. Okay, apa yang kamu lihat di sini 4, 8, 9, 10 dan 9 ni adalah nilai-nilai kepada kekerapan mereka. Okay, manakala diameter ini adalah selang kelasnya. Okay, soalan dia berdasarkan mean dan sisihan piawai. Tentukan hibrid bunga raya yang menghasilkan kelopak bunga yang lebih mekar dan konsisten. Berikan justifikasi anda. So sekarang ni kita nak membanding antara hibrid A dengan hibrid B ni, mana satu yang dapat menghasilkan kelopak bunga yang lebih mekar dan konsisten. Okay, so langkah yang pertama, apa yang saya minta kamu lakukan, kamu kena tahu bagaimana nak mengira mean, sisihan piawai. So sebelum nak dapatkan sisihan piawai ni, kamu kena dapatkan variance dulu. Okay, so yang ni formulanya yang kamu lihat contoh kepada nota video PDPC saya sebelum ni. Kita telah mahir menggunakan formula ini iaitu variance dan juga sisihan piawai. Dan yang keduanya, kamu kena tahu bagaimana nak kira mean. Okey, mean adalah yang huruf M terbalik ni adalah jumlah. Okey, jumlah yang mana F darab dengan X. Okey, kekerapan darabkan dengan titik tengah dan bahagikan dengan jumlah kekerapan. Okey, so yang ni adalah data bagi hibrid A. Okey, saya minta kamu nyatakan dalam bentuk sebegini. Okey, mudah untuk kamu mengira nilai kekerapan, okey, nilai fx kuasa 2, bagaimana nak mencari nilai mean. Okey, macam mana nak mencari nilai mean. Kemudian bagaimana kamu nak mencari nak menyusun kedudukan ini dalam jadual itu. So, 4 perkara ni perlu kamu tahulah, titik tengah, fx, s kuasa 2 dan juga fx kuasa 2. Alright. So, untuk jadual bagi hibrid A, okey, saya nyatakan dalam bentuk begini, saya dah siapkan. Jadi bagaimana nak dapatkan titik tengah? Titik tengah berdasarkan diameter ni. Kamu tambahkan 13.0 tambah 13.4. Kamu tambahkan kedua-dua ini dan kamu bahagi 2. Okey. Jadi jawapannya kamu dapat 13.2, 13.7, 14.2, 14.7 dan 15.2. Okey. So setelah kamu dapat nilai titik tengah dan juga di sini ada nilai kekerapan, Fn di sini membawa maksud kekerapan yang didarabkan dengan titik tengah. Kamu darabkan kedua-dua ini, maka kamu akan dapat ruang bagi Fn ini. Okey. So ni berdasarkan contoh video yang sebelum ni lah cara penyeraan ini. Dan kamu kena jumlahkan untuk jumlah Fn ni. Sebab kita nak pakai dalam formula nanti. Okey. Manakala X yang berkuasa 2 ni adalah titik tengah yang berkuasa 2. Kuasa 2 kan semua ini. Okey. Dan kekerapan ini kamu kena darabkan dengan X yang berkuasa 2 pula. Okey. Dan pastikan kamu dapatkan jumlahnya. Alright. So, kita nak guna pakai formula bagi variance, mean dan juga sisihan piawai. So, ingat balik bagaimana nak dapatkan mean. Okay, so yang pertama nak dapatkan mean adalah jumlah kekerapan. So, jumlah
kekerapan darabkan dengan X, iaitu jumlah efek lah yang ni, 574. Dan bahagikan dengan jumlah kekerapan iaitu 40. Kamu dapat 14.35. Okey, manakala nak mendapatkan nilai sisi amper Y, variance itu di punca kuasa 2. Okey, so nilai Fx kuasa 2 adalah 8253.5 dan bahagikan dengan jumlah F, iaitu jumlah F 40. Tolakkan dengan min. Okey, min ini kena kuasa 2. Maka kamu dapat 0.64. Jadi untuk hibrid A ni, min dia 14.35, manakala sisi amper Y dia adalah 0.64. Okey. Jadi bagi bunga raya hibrid B, okey, titik tengah dia kamu tambah dan bahagi 2, kamu dapat yang ni. Okey, sama je. Tetapi berbeza dari segi nilai Fx. Okey, kamu darabkan kedua-dua ni, F darangan X, kamu dapat nilai-nilai ini. Dan pastikan kamu mesti jumlahkan Fx ini. Okey. Pastikan kamu jumlahkan dan X kuasa 2 adalah nilai titik tengah ni yang ada kuasa 2. Okey. Dan Fx kuasa 2 itu F darabkan dengan X yang berkuasa 2 kawasan ini. Okey. Dan pastikan kamu dapatkan jumlah mereka. Okey. So, guna pakai formula ni balik untuk mendapatkan nilai min dan juga sisi amper Y. So, min kita dapat 564 bahagi 40, iaitu jumlah Fx. Kamu bahagikan dengan jumlah frekuensi, iaitu jumlah F 40. Kamu dapat 14.1. Dan nilai sisi amper Y-nya, iaitu jumlah Fx yang berkuasa 2. Ni, jumlah Fx yang berkuasa 2 bahagi dengan nilai jumlah frekuensi, iaitu 40. Tolak dengan 14.1 kuasa 2 ni membawa maksud min yang berkuasa 2. Okey. So, last kali kamu akan dapat 0.7 ini. Okey. So, setelah kamu dapatkan nilai min dan sisi amper Y, bagi kedua-dua hibrid A dan B ni, baru kita akan buat perbandingan. Okey. So, ni yang hasil kita dapat. Okey, hibrid A min dia 14.35, sisi amper Y 0.64. Hibrid B min dia 14.1, manakala sisi amper Y dia adalah 0.7. So, apa yang boleh kita tentu sahkan di sini? Okey, sekiranya hibrid A menghasilkan kelopak bunga lebih mekar kerana minnya lebih besar daripada hibrid B. So, cluenya di sini, kalau min dia lebih besar, maka dia yang terbaik. Okey, dan sisi amper Y-nya yang lebih kecil menunjukkan diameter kelopak bunga yang lebih konsisten. So, min yang besar, sisi amper Y yang kecil. Tengok, kalau sisi amper Y bagi hibrid A 0.64 dan sisi amper Y untuk hibrid B 0.7. Jadi nak tentukan yang terbaik itu adalah min yang lebih besar dan juga sisi amper Y yang lebih kecil. So, satu tips yang diberi yang boleh kita buat di sini, okey, untuk mendatangkan atau menghasilkan satu produk yang lebih baik, min yang lebih besar kita dapat antara dua kes ni, dan juga sisi amper Y yang lebih kecil. Okey, min besar, sisi amper Y kecil. Jadi kamu kena berdasarkan maklumat ini. Okey, jadi anak-anak semua, saya minta kamu cuba buat soalan 7.2C. Okey, dua soalan ini ikut step seperti mana yang telah saya ajar tadi dalam video ini. Okey, so konsep dia sama, cuma nilai pengiraan tu berbezalah sedikit. Okey, jadi itu sahaja hari ini. Okey, insya-Allah kita akan jumpa lagi. Saya minta kamu cuba buat dulu dan kita akan kongsikan dalam grup nanti, insya-Allah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.